Baik, status lengkap vaksinasi individu yang menerima vaksin jenis Sinovac akan bertukar kepada tidak lengkap sekiranya mereka masih belum mendapatkan dos penggalak sebelum 31 Mac ini. Dan dianggarkan ada 34.4% ataupun 7.5 juta penduduk dewasa yang bakal berdepan dengan penukaran status vaksinasi kepada tidak lengkap bermula 1 April ini. Dan ini terpakai kepada semua warga berusia 60 tahun ke atas, tidak kira jenis vaksin, dan juga penerima vaksin Sinovac yang berusia 18 tahun ke atas. Dan jumlah ini termasuklah warga emas dan juga orang dewasa. Jadi untuk kita membincangkan mengenai kepentingan mendapatkan suntikan dos penggalak ini, saya nak bersama dengan Profesor Mada, teknologis Dr. Samsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Prof, pertama sekali, mengapa penting untuk mendapatkan dos penggalak atau booster ini sebagai persiapan untuk memasuki ke fasa endemik pada 1 April ini, dan mungkin apa risiko dari sudut kesihatan jika mereka tidak ambil dos penggalak ini selain ada sekatan-sekatan tertentu untuk masuk ke premis? Ya, Hakim. Terima kasih. Ini yang kita juga agak risau ya pada masa sekarang, seperti mana yang telah diumumkan baru-baru ini oleh YB Khairi Jamaluddin selaku Menteri Kesihatan, bahawa jumlah 7.5 juta individu atau lebih kurang 1/3 daripada populasi penduduk di Malaysia ini akan kehilangan, ya, mungkin bakal luput dia punya status vaksinasi akibat tidak mengambil dos penggalak, ya. Jadi ini saya lihat sudah pasti, oleh kerana jumlahnya yang sangat besar ini, saya rasa sudah pasti dia akan memberi impak yang signifikan, ya, terhadap proses pemulihan ekonomi dan kesihatan negara, ya, menjelang kita memasuki fasa peralihan endemik, ya, pada 1 April nanti, ya. Jadi kalau dilihat dari perspektif kesihatan ataupun kawalan risiko kesihatan, ya, pengambilan dos penggalak ini ianya adalah amat penting. Bukan hanya di negara kita, kita juga dapat lihat sejak kebelakangan ini beberapa buah negara di Eropah dan beberapa buah negara seperti Taiwan, China juga telah menunjukkan kadar kematian harian yang tinggi, ya, terutamanya dalam kalangan warga emas mereka yang tidak mengambil dos penggalak, ya. Jadi ini amat merisaukan, walaupun virus pada ketika ini yang amat ditakuti ialah virus Omicron, yang mana kita tahu kesannya sangat minor, tetapi akibat mungkin daripada proses vaksinasi pertama, dos kedua itu keberkesanannya sudah mula merosot, ya. Jadi dalam banyak kajian juga telah membuktikan bahawa suntikan pertama dan suntikan kedua itu mempunyai tempoh ketahanan, ya, yang agak terhad. Oleh sebab itu ianya adalah amat penting dan amat kritikal, terutamanya bagi golongan warga emas dan golongan yang mempunyai komorbid, ya, untuk mengambil suntikan dos penggalak. Ini sangat penting. Kita tidak mahu ini merencatkan peralihan negara ke fasa endemik nanti. Okay. Prof, adakah dengan penutupan PPV Mega ataupun PPV integrasi itu maksudnya sudah decentralized, kemudahan untuk mendapatkan janji temu di vaksin-vaksin itu tidak lagi perlu menuju ke PPV tertentu, tapi boleh pergi saja ke mana-mana klinik yang menawarkan PPV itu, merupakan mungkin satu kekangan atau ia sebenarnya memudahkan individu di luar sana, rakyat Malaysia, untuk mendapatkan dos penggalak mereka, ataupun pada pandangan Prof, adakah mungkin kerana kurangnya kesedaran ataupun penduduk yang tidak dapat maklumat yang tepat mengenai kepentingan dos penggalak ini menyebabkan keterujaannya itu tidak sama seperti bagaimana dos pertama dan juga dos kedua sebelum ini? Setuju, Hakim. Kebanyakan juga ini merupakan, kalau saya nak simpulkan, ia merupakan satu faktor yang pelbagai, ya, multifaktoral. Mungkin juga disebabkan daripada pengetahuan masyarakat. Walaupun sudah hampir 2 tahun kita berdepan dengan cabaran COVID-19 ini, tetapi
ada juga antara masyarakat yang masih lagi degil ataupun tidak berdisiplin ataupun kurang mengambil maklum tentang perkara-perkara yang sebegini. Dan dari segi kemudahan juga saya lihat pihak Kementerian Kesihatan telah menyediakan pelbagai kaedah ya, sama ada PPV secara berpusat ataupun PPV kita panggil mega PPV untuk mereka walk-in datang ya, dan juga klinik-klinik khusus ya. Dan saya rasa dalam langkah yang terkini juga pihak Kementerian Kesihatan juga telah mewar-warkan supaya suntikan dos penggalak ini juga boleh dibuat temu janji secara maya, secara online melalui MySejahtera. Jadi masyarakat perlu beri perhatian tentang perkara ini. Kita tidak mahu kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan ini disia-siakan. Kita tidak mahu pelan ekonomi negara atau pelan pembangunan semula ekonomi negara menuju ke fasa endemik ini juga terganggu akibat daripada kehilangan validasi ya, ataupun kesahan aktiviti vaksinasi akibat tidak mengambil dos penggalak ini. Ini merupakan cabaran utama kepada Kementerian Kesihatan pada masa kini. Selain daripada mendidik masyarakat secara berterusan, berdisiplin dalam mematuhi SOP, mereka juga perlu lebih menggalakkan masyarakat dalam pengambilan dos penggalak ini. Dan untuk jangka masa yang panjang, Hakim, ya, saya juga percaya pihak kementerian sudah boleh mula memberitahu kepada masyarakat mungkin pengambilan dos ataupun pengambilan vaksinasi COVID-19 ini juga perlu dilakukan secara tahunan, Hakim. Ya. Ya. Baik, terima kasih Profesor Madya Teknologis Dr. Samsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah UMS atas perkongsian itu tadi. Dan ini penting kepada mereka yang masih lagi belum mendapatkan dos penggalak. Satu peringatan kerana anda perlu mendapatkan dos penggalak anda sebelum 31 Mac ini, sebelum hujung bulan ini, ataupun status vaksinasi anda akan berubah kepada tidak lengkap pada 1 April ini. Itu yang sudah dimaklumkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan tidak ada lagi lanjutan tempoh masa. Ini merupakan lanjutan yang kedua bagi memberi peluang kepada 7.5 juta yang dianggarkan masih lagi belum mendapatkan dos penggalak ini untuk berbuat demikian di mana-mana PPV di seluruh negara.